Assalamualaikum. So kita akan buat short punya analisis, ulasan. So mesti ramai yang tertanya-tanya kan, kenapa lama tak buat video senyap je kan. Sebab saya tengok market bolehlah dia ada kenaikan, ada kenaikan, tapi masih untuk long term tu dia masih belum menunjukkan sebarang prestasi yang cantik lah kalau kita kat Bitcoin. Kalau kat Ethereum lain cerita. Ethereum agak cantik lah, kenaikan dia agak kata cantik dia punya ni, dia punya dia punya price action. Kalau kita tengok dia dekat daily pun agak cantik dia punya price action. So walau bagaimanapun saya tengok dia dah mula menunjukkan tanda-tanda kelemahan. So kita tengok Bitcoin. Dekat Bitcoin kita tengok dia kalau nak ikutkan, kalau dalam price action after capitulation, macam ni, di catapult macam ni, dia panggil capitulation, selalunya dia akan buat kenaikan sehingga ke sinilah dia punya base yang sebelumnya. Itu kalau nak ikutkan lah. Tetapi kita boleh tengok dia tidak naik sampai ke sini dan dia menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Dan kita boleh tengok dekat sini dia dah pun retest. And then dia ada satu panggil bear flag. Saya rasa ni semua kebanyakan trader pun nampak benda ni, ada bear flag macam ni. Dan bear flag ni juga agak menakutkan sebab dia berada di time frame yang lebih besar, dekat daily time frame yang lebih besar. So kalau dia break this bear flag, kalau dia break this bear flag, ada kemungkinan untuk kita akan meneruskan penurunan untuk jangka tempoh masa lebih kurang dalam sebulan ke 3 bulan lagi. Kalau dia break. Selagi dia tak break, kita masih ada harapan lah. So dekat mana yang cantik kita untuk kita masuk order. Kalau untuk kata yang safe ni lah, safe bet lah, untuk kita kata kita boleh masuk market, enter the market. Kalau yang conventional trader ataupun yang safe punya cara adalah dekat atas ni, area atas daily ni pada 28k ni. Atas 28k baru kita boleh assume that market is ready to bull lah. So lagi pun kita tengok dekat price action, ada nampak orang kata dia punya pattern ni, pattern yang tak berapa 3 hari lah. Kita tengok dekat time frame yang lebih kecil. Dekat time frame yang lebih kecil, Bitcoin dia ada buat kenaikan, tetapi dia buat kenaikan dia overlapping. Overlapping meaning macam ni. Sekejap saya ambil drawing tools. Overlapping meaning dia naik macam ni. See, dia overlap dengan sebelah sini. Dia overlap dengan sebelah sini. Low dia overlap dengan high sebelah sini. Kita boleh tengok dia naik, dia overlapping to each other. Kalau kita tengok macam Ethereum, kenaikan yang dibuat dia tak overlap. See, dia naik ke atas, dia tak overlap dengan high sebelum ni. Dia naik atas, dia tak overlap dengan high sebelum ni. Dia just retouch je, dia retest saja. And then dia naik. So kenaikan itu tidak, orang kata tidaklah begitu mengagumkan lah. Dia tak begitu mengagumkan. Dia dia ada kenaikan, cuma dia tak begitu kuat. So tanda-tanda jugalah tu. So kita boleh tengok sekarang ni pun dia dah mula break daripada center line ni. Center line ni, which is walaupun sekarang dia masih berada dalam bear flag ni, dalam channel ni yang dipanggil sebagai bear flag, tapi kita masih kena berhati-hati lah. So untuk, kalau macam saya kalau nak buy sekarang untuk short term, probably boleh buy lah, as long as dia tak break lagi. So sebab kita buy at low area, sell dekat high area, betul tak? So sekarang dia dah sampai low area dekat trend line. So untuk buy, boleh buy kat sini, tetapi kita kena set stop loss below this. Kalau kita tengok dekat candlestick ni, dekat candle ni, below this candlestick. Ini stop loss kita, sebab kita nakkan tight stop loss. Stop loss yang tight, yang nipis. Kalau katakan kita tunggu, kita entry kat sini,
In case kalau dia turun lebih rendah, dia break, okay, dia just hit this area saja. Maksudnya dia punya loss kita tak terlalu banyak. Okay, tetapi kalau dia dia nak return semula naik ke atas, okay, dia nak U-turn semula naik ke atas, dia akan beri kita keuntungan yang lebih besar, which is from here to here. Okay, this center channel center of the channel lah. Okay, kita boleh tengok kat sini. So sangat besar lah dia punya orang kata perbezaan dia. Sekejap saya try cari. Okay, so ini sampai sini. Okay, so dia punya stop very okay, kalau tengok dia punya stop 1%, maksudnya kita just riskkan 1% saja daripada kita punya ni, dan kita boleh untung 8%. Okay, so ini yang dipanggil sebagai win to loss ratio. Okay, win to loss ratio maksudnya kita punya, bila kita nak masuk order, kita kena tengok win to loss ratio dia. Win mestilah lebih tinggi daripada loss kita. Okay, so that's why selalunya orang akan beli dekat low area, sell dekat high area. Okay, so this is low area, tetapi kalau dia break pun kita tak rugi banyak. Okay, and then kita boleh buat semula. Maksud bila dia dah break, kita dah tahu yang dia akan teruskan penurunan. So kita boleh lah, kalau yang siapa ada margin punya account, boleh lah short dia punya market kan. Okay, so saya rasa tu bawang sekarang lah. Okay, bawang sekarang saya rasa ada kemungkinan untuk dia sampai ke bawah ni. Okay, untuk retest semula this low ataupun this low. Okay, at least this low. Okay, at least this low, and then baru dia akan naik ke atas semula. Sebab bagi saya market masih lagi belum berada dalam keadaan yang extreme pain. Okay, masih belum berada dalam keadaan extreme pain. Maksudnya market ramai lagi yang dia kena shake out. Okay, retail trader yang baru-baru ni ramai lagi yang dia kena shake out. Okay, tapi macam mana pun, walau bagaimanapun, kita tahu dekat RSI semuanya dah oversold. Okay, semua dah oversold, meaning ada kemungkinan dia untuk short term dia akan buat kenaikan. Okay, sekejap kita lukis sikit. Untuk short term ada kemungkinan dia akan naik dulu. Okay, naik and then touch and then break ke bawah. Okay, ada kemungkinan macam ni dia akan buat. Alright, sebab apa? Sebab dia akan push this RSI ni dulu naik ke atas, kemudian dia akan push mula ke bawah. Okay, sebab dia dah dalam area oversold. Okay, so walau macam mana pun kena berhati-hati juga. Okay, kena berhati-hati. So kalau nak beli kat sini, make sure ada stop loss. Right, make sure ada stop loss below this area. Itu dah menunjukkan tanda-tanda yang sangat lemah lah. Okay, lagi-lagi kalau dia close di bawah area ni. Okay, dia turun and then dia close candlestick dekat area sini, and then dia start order yang baru dekat sini. Okay, candlestick yang baru pun dekat bawah ni. So that's tanda-tanda kelemahan lah. Okay, dia dah break. Okay, so itu untuk Bitcoin. Okay, satu lagi saya nak beritahu dalam tempoh masa bear ni. Okay, kalau nak ikutkan sebenarnya Ethereum telah mendominasi market crypto. Okay, Ethereum lebih dominan lah dalam bear punya market sekarang ni. Okay, sebab kalau kita tengok kenaikan dia macam tadi saya cakap, dia tak ada overlapping pun. Dia punya high dengan low tak ada overlapping pun. Okay, kalau kita tengok dekat dia punya ni, pergerakan dia macam ni. Okay, pergerakan dia macam ni. Dia tak ada overlapping pun dengan low sebelum ni. Okay, dia just retest and then dia naik, dia tak ada overlapping. Kalau macam Bitcoin, kita tengok tadi macam ni. Okay, dia ada dia punya kenaikan, dia ada buat kenaikan tetapi dia overlapping, meaning dia punya dominan tu tak berapa kuat, dia punya market tu tak berapa kuat. Okay, dia naik macam ni, naik macam ni, macam ni. Dia still naik tapi dia tak kuat. Okay, sebab dia ada overlapping macam ni. Okay, tengok low dekat sini, overlapping dengan high dekat sini. Low dekat sini, overlapping dengan high dekat sini. Okay, so dia tak berapa nak kuat. Okay, so Ethereum lebih dominan lah
masa bear season ni. Okey, kita tengok. Tapi dia dah pun break. Okey, kalau tengok Ethereum kalau tengok dekat Ethereum, saya dah pun jangkakan benda ni sebenarnya. Kalau tengok saya dah ada buat lah buy short kat sini. Kalau ni siapa yang short the market lah. Okey, dia kena dekat sini and then kita boleh short dalam market. Tapi saya tak short lah, sebabnya saya masih berhati-hati. Sebab Ethereum dia masih lagi berada dalam, orang kata dia tak sampai lagi target yang saya nak. Sebenarnya saya target dekat sini, area sini. Okay, cuma ini orang kata projection awal. Tapi sebabkan dia dah jatuh, saya tengok macam mana. Okay, saya tengok dulu macam mana kemudian hari. Okay, kita tengok. Okay, ni kalau kita tengok dekat sini kat Ethereum saya buat channel. Okay, dia dah ada channel. Okay, dia dah break channel. So meaning what? Dia dah menunjukkan tanda-tanda kelemahan. So apa yang saya nak tengok selepas ni adalah price action dia. Kalau dia nak naik ke atas, dia perlu break this high. Okay, dia perlu break this high. Sekejap Okay, dia perlu break this high Dia perlu break this high, baru dia menunjukkan tanda-tanda kekuatan. Okay, in fact dia kena break this high juga, this level 21k 2k sebab ini adalah the last high sebelum dia buat penurunan yang lebih rendah, sebelum dia buat low. Okay, sebelum dia buat ni capitulation the last high. So dia kena break 2000k 2000k 2000 punya area. Okay, dia kena break ni sekali. Okay, kalau dia buat macam ni, let's say mana arrow saya oh ya, path. Okay, let's say dia buat macam ni, dia tak sampai pun dekat area sini. Okay, dia buat lower high and then dia break this low right here. Okay, this level right here, this level. Okay, this area lah antara sini dengan high ni. Okay, itu menandakan dia akan turun lebih rendah. Okay, so ada kemungkinan dia akan retest the lows balik. Okay, ada kemungkinan dia akan retest low yang ni. Dia akan retest mula low ni. Okay, low pada Jun dan Julai. Okay, so ada kemungkinan besar. So kita kena tengok yang ni dulu. Okay, so kalau macam ni kita nak enter macam mana? Okay, kita tengok macam ni. Kalau dah tahu siapa yang ada spot account, dan kenalah tunggu sampai dia jatuh dulu. Okay, sampai dia buat low, and then boleh beli semula. Ada kemungkinan dekat sini lah Kalau market betul-betul kuat, dia hanya akan sampai sini je lah. Okay, kalau market lemah, okay, market lemah, kita tengok dia punya candle yang jatuh nanti pun mungkin besar-besar ni, ada kemungkinan untuk dia retest melulu ni. Okay, tetapi kalau candlenya kecil-kecil, okay, mungkin setakat besar-besar ni je, dan ada kemungkinan dia akan sampai sini je, and then dia akan buat bull, dia akan mulakan bull season. Okay, so buat masa sekarang itu projection saya lah. Okay, cuma itulah agak rugi lah saya tak masuk order ni tadi. Saya ada margin punya account, tapi saya tak short market. Okay, saya dah buat awal-awal lah, saya dah buat siap-siap lah, tapi saya tak short, saya tak masuk order. Sebab masa tu saya nak tengok dulu market ke mana sebenarnya, sebab dia masih buat. Masa tu saya letak dekat sini, market belum sampai sini lagi, jadi saya pun tak perasan. Okay, tak perasan, dan saya pun tak set alarm dan sebagainya. So tengok market dah jatuh. So tak apa, ada peluang lain di mana kita akan tunggu dia retest dulu. Okay, kita tunggu dia buat retest ke atas, sama ada area sini, okay, dekat ataupun dekat 4 hours. Okay, dekat 4 hours kita boleh tengok dia akan retest sampai sini. Okay, kalau dia tak berjaya break this area, okay, between this area ni, antara ni, okay, this area, kalau dia tak berjaya break, then saya akan enter short lah. Okay, kalau short the market lah. Siapa yang ada margin punya account bolehlah short kat sini. Okay, kalau dia tak berjaya lah, kita tengok apa jadi kat sini dulu. Okay, kalau dia break, kita tak boleh short lah.
ada kemungkinan dia akan buat kenaikan lagi tinggi. Okey, kalau tengok dia macam lemah je macam ni kan, macam ni kan, dia bergerak macam ni, then kita boleh short lah. Okey, sebab itu tanda kelemahan lah. Okey, so itu untuk short term and medium term. Okey, untuk long term, kalau kita bercakap dari segi weekly candlestick, okey, sekejap kalau kita bercakap dari segi weekly candlestick, sebenarnya dia tengah buat bottom mau. Dia tengah buat bottom sebenarnya. Okey, dari segi weekly. Okey, sebabkan nampak dia tengah buat weekly, dia tengah buat bottom. Okey, kemungkinan dia akan retest semula dekat area low yang sebelum ni. Okey, kalau dekat Bitcoin, kita tahu kat Bitcoin, okey, 21 mungkin pada 18k. Okey, 18 ke 19k. Itu adalah area yang mungkin dia akan retest semula. Okey, sebab apa? Sebab dekat weekly kita nampak benda tu macam sikit tau. Sebab tapi apa yang kita tak sedar lah, satu candle tu mewakili satu minggu, 7 hari punya candlestick. So that's why kalau kita tengok kat weekly, kita zoom out macam ni, kita akan nampak yang dia sebenarnya tengah bottom out. Okay, dia tengah bottom out. Cuma dekat sini, siapa yang orang kata intraday trader semua, dia tak nampak lah benda ni. Mungkin tak nampak benda ni lah kalau dia tak tengok. Okay, so untuk siapa yang hold, apa panggil hodler kan, siapa yang tengah holding apa semua, nak masuk, okey, kita tunggu dulu. Okey, sebab dia tengah bottom out, kita tak tahu lagi kat mana sebenarnya. Okey, sebab benda ni, pergerakan ni sebenarnya lebih kurang je macam pergerakan ni. Okey, kalau kita tengok lah, okey, dia tak adalah exactly the same, tapi similarly. Okey, similarly macam ni ataupun macam ni. Okey, so kita tak tahu sama dia nak naik ataupun dia nak turun. So kita tunggu dulu. Okay, kita tunggu dulu dia bottom out. Kalau dia bottom out dekat 18 atau then ada kemungkinan dia nak naik ke atas. Okey, so cara nak tengok daripada weekly punya time frame ni, untuk yang long term punya trader, kita tengok dekat sini. Bila dah sampai sini, ada tak berlakunya rejection pada minggu pertama selepas dia buat candle sampai sini, okey, meaning okay, let's say macam mana okay, let's say kita ada one candlestick merah, okey, dia dah sampai sini ya. And then selepas tu ada satu candlestick weekly, okey, make sure dan candle weekly ni perlulah habis dia punya ni, dia mesti close, rejection dia mesti close dulu, baru kita boleh confirm yang dia dah buat rejection. Okay, selagi dia tak buat close, dia tak closing, okay, contoh macam kita tengok dia dah buat rejection, okay, dan hari tu adalah hari Sabtu, maksudnya dia tak close lagi, dia close pada hari Ahad, okay, Ahad malam tu baru dia close. Okay, so that's why kita kena tunggu dulu sampai dia tutup, sebab ada kemungkinan untuk dia turun semula dan kemudian dia akan buat false punya ni lah, false punya signal. Okay, false signal. So kalau ada tanda-tanda macam ni, ini bermaksud dia bullish. Okay, sangat bullish. Okay, sangat-sangat bullish. Okay, kalau kita tengok macam ni, sebelum ni dia ada buat tanda-tanda macam ni, see, tetapi dia tak berjaya close dekat atas berbanding sini. Okay, ini still bullish, okay, ini still bullish, cumanya dia bukanlah bullish yang betul-betul orang kata kuat. Okay, kalau kita tengok dekat sini, kita boleh nampak every time kalau green candle after the close, green candle melebihi daripada red, dia akan buat pergerakan yang sangat besar. Okay, so itu kalau cara-cara nak tengok dekat weekly lah. Okay, ini untuk orang yang long term boleh lah. Okay, untuk orang yang long term, dia tak berapa kisah sangat pasal orang kata harga fluctuation harga yang sikit-sikit tu tak ada masalah. So dia boleh tunggu kat sini. Itu cara nak enter lah kalau untuk orang yang long term dan tengok dekat weekly candle. Okay, weekly time frame. Okay, untuk yang intraday ataupun yang swing trader yang orang kata holding dalam tempoh masa beberapa hari ataupun
seminggu 2 minggu, dan kena tengok pada daily dan juga 4 hours lah. Okay, so itu cara dia. Okay, so overall market masih lagi tak confirm. Okay, sebab dia tak break structure lagi pun. Okay, untuk short term ni okey lah, kita nampak lah ada kenaikan dia. So siapa yang intraday tu boleh lah catch this punya pergerakan kan. Tapi siapa yang long term punya holder, dia masih lagi belum break structure. Okay, sebab this is the structure. Sekejap okay. This is the structure. Dia tak break structure lagi. See? Dia tak break structure lagi. So masih ada kemungkinan untuk dia jatuh ke bawah lagi. Okay, so apa dia nak break kat mana? Okay, kita tengok. Okay, sini dia kena break, retest, baru dah kan naik ke atas. Okay, kita beli dekat sini. Okay, dia dah break, tunggu dia retest, beli, kita beli kat sini. Okay, so selagi dia tak break, dia tak break this area, dia tak break this structure, dia still masih berada dalam keadaan bearish. Okay, so still kena berhati-hati. Okay, so buat masa sekarang untuk short term, okay, untuk yang trade 2-3 hari, sekarang bolehlah beli. Kalau nak tengok, orang kata nak cakap dari segi price action, untuk yang short, nak beli short term, sekarang boleh beli. Okay, sebab dia dah pun sampai di trend line ni. Okay, dalam channel punya ni, dia dah sampai ke channel ni, dia dah sampai ke this area. Okay, dia dah sampai ke support. Okay, kita nampak ada support sebelum ni. Okay, sini dan juga sini. Kalau dekat 4 hours kita boleh nampak lebih jelas. Okay, 4 hours. Okay, kalau kita tengok kat sini, kita dah ada support kat sini. Dia ada support kat sini, dia ada support kat sini. Okay, dia ada support kat sini. So dia dah hampir sampai lah. Okay, so kalau dia berjaya, kalau dia berjaya reject dekat sini, dan ada kemungkinan untuk dia naik ke atas. Okay, sehingga at least sehingga ke sinilah di support, ataupun target kedua dia adalah this pertengahan trend line ni. Okay, okay, center of the channel ni lah. Okay, so itu untuk short term lah. Okay, untuk yang long term, dia masih tak break structure. Okay, dia masih tak break structure, kita masih tak boleh kata yang dia bullish. Okay, in terms of price action. Okay, so saya rasa itu je kot. Tadi nak buat pendek je kan, jadi panjang pula Okay, so saya rasa itu je lah. Okay, semoga bermanfaat. Okay, berhati-hatilah. Okay, sebab masa sekarang ni masih lagi berada dalam bear market. Saya boleh kata ni sebagai mini bear market lah. Okay, mini bear market. Okay, ni boleh kata mini bear market lah, macam ni lah. Okay, macam tahun lepas, hampir sama, cuma penurunan kali ni lebih besar lah. Okay, lebih besar. Okay, so dekat ada kemungkinan. Okay, satu lagi mungkin ada tanya, ada kemungkinan tak untuk dia break lebih rendah? Of course dia ada kemungkinan untuk break lebih rendah. Okay, so that's why saya cakap dekat weekly ni kena tengok dulu candlestick dia jatuh tu macam mana. Kalau besar-besar macam ni, kalau selepas bear flag ni dia break, dia still besar-besar macam ni, that's mean dia nak sampai lebih rendah, dia nak pergi lebih rendah. Okay, level dia kalau dekat, saya guna, saya guna Binance pula hari ni untuk tengok. Sepatutnya saya kena guna candle dekat TradingView, chart dekat TradingView, baru boleh nampak yang sebelum-sebelum ni punya. Tapi dekat sini ada level lagi sebenarnya. Okay, kat bawah ni ada level lagi. Tak silap saya pada 12k, 12 ataupun 11k macam tu lah. Okay, ada satu lagi level dekat sini. Ini adalah area yang paling kuat. Okay, paling kuat. Antara ni dia sangat-sangat rendah. Kalau dia break sini kalau dia break this June dengan low punya low, okay, June dengan Julai punya low, okay, kalau dia break sini,
sini memang susah sangat. Memang sini memang dia tak ada support. Okay, dia tak ada support. Seriously dia tak ada support. Sebab kita boleh tengok dekat sini, ini dia tak ada base, dia tak ada support pun kat sini. Okay, dia tak ada high low kat sini. Dia terus sharp. Dia very sharp naik ke atas. Okay, so kalau dia break sini, memang kemungkinan besar dia akan jatuh sehingga 12K ke 11K. Okay, 12K ke 11K. So kalau tengok dari segi probability, masih belum nampak lagi, sebab dia tak break pun lagi this bear flag, dan dia tak break pun lagi low yang June and July punya low. Okay, so masih tak nampak lagi sama dia nak pergi ke sini ke tidak. Okay, so apa-apa pun kita kena bergantung pada price action, tengok pada support. Okay, candlestick buat apa dekat support. Okay, kalau ada rejection ke, ataupun dia buat base ke, kena tengok benda-benda macam tu dulu, baru kita boleh kata yang dia nak turun lebih rendah, ataupun dia nak buat kenaikan semula. Okay, sebab ada kemungkinan yang dia nak buat double bottom. Okay, dia nak buat double bottom macam dia nak buat double bottom macam ni, naik sini, pop, dia naik atas. Ada kemungkinan macam tu. Okay, so not so sure. Kita kena tengok pada price action pada masa akan datang. Buat masa sekarang kita perlu berhati-hati je lah. Okay, berhati-hati je. Okay, dan kalau tengok dekat Bitcoin Bitcoin pun kita tengok sekarang ni sangat lemah sangat-sangat lemah, sebab kita boleh tengok candlestick merah dia sangat besar ni, sangat besar dekat weekly. Nampak kalau kita tengok dekat banyak time frame, kita boleh nampak benda-benda ni. Kadang-kadang dekat time frame kecil kita tak nampak, tapi dekat weekly kita nampak benda tu. Okay, so kita kena tengok multi time frame lah. Okay, itu lebih better kalau nak buat analisis. Okay, kalau tengok dekat weekly, kita nampak satu candle besar sangat. So kalau macam ni, saya punya projection awal hanya berdasarkan ini sajalah. Okay, candlestick ni projection saya ada kemungkinan besar dia akan turun lebih rendah. Okay, at least to 18K lah, 18 to 19K. Okay, 18 ke 19K ada kemungkinan besar. Okay, so itu based on candlestick semata-mata lah. Tapi kalau nak based on price action, kita kena tunggu dia break dulu. Okay, kita kena tunggu dia break dulu, kita kena tunggu dia punya price action dulu lah, pergerakan candlestick buat apa dekat support dan sebagainya. Okay, so saya rasa itu sajalah ulasan saya. Okay, sekian, terima kasih.